kalaulah koalisi dan NGO-NGO ni tidak digerakkan dengan satu kefahaman yang sama dalam membuat perubahan, sukarlah kita untuk berjalan seiringan nak menuju ke arah pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen Semeja Bersama CJM. Saya Mariam, bersama saya hari ini Encik Syahmi Afiq yang merupakan Ketua Jabatan Advokasi dan Penerbitan, juga merangkap Ketua Jabatan Dana dan Kerjasama Strategik di Cinta Gaza Malaysia. Buat sementara. Sementara. Apa khabar Encik Syahmi? Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah. Okay. Mungkin untuk permulaan ni Encik Syahmi boleh perkenalkan latar belakang di nama, berasal dari mana dan sebagainya lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Syahmi Afiq bin Muhammad Syukari. Dilahirkan di Kunak, Sabah. Ayah saya berasal daripada Kedah. Okay. Sebelum ni Encik Syahmi belajar di mana? Okay. Sebelum ni saya buat diploma di College Universiti Insania. Sekarang dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Kedah. Kemudian Allah rezekikan saya untuk buat fast track degree di Universitas Ibn Khaldun Jakarta. Dan itu saya berkhidmat dengan Darul Hadis lah, Yayasan Mujama'ah Darul Hadis Malaysia. So waktu di situlah diorang offer saya untuk buat fast track degree sebab perlukan tutor untuk bidang syariah. Oh, so maksudnya Cik Syahmi ni datang daripada latar belakang agama pengajian agama Islam lah Merge. Saya lah. nak kata mengajar agama total pun tak juga. Saya merge banyak benda lah. Macam tu. So Encik Syahmi di Cinta Gaza Malaysia dah berapa lama? Saya mula di Cinta Gaza Malaysia tahun lepas, 1/1/2022. So setahun berapa bulan sekarang, bulan 7. Kira baru lagi lah kan? Ya, betul. Setahun lebih. So betul. Sebelum masuk ke Cinta Gaza Malaysia, Encik Syahmi berada di mana? Usai di Queen, saya bekerja di Yayasan Mujama'ah Darul Hadis Malaysia lah. Ketika itu sebagai pembantu pengurus untuk dana dan juga kewangan. So kerja waktu tu banyak menguruskan fundraising juga, buat fundraising. Dalam masa yang sama juga menguruskan akaun dan juga kewangan lah. 4 tahun berkhidmat di situ. Akhir sekali saya di Yayasan Mujama'ah Darul Hadis ni sebagai pengurus untuk dana dan kewangan. Dalam masa yang sama juga tutor untuk budak-budak pondok moden yang ada di Yayasan Mujama'ah Darul Hadis ketika itu. Selepas tu berhijrah ke Nilai, bekerja sebagai seorang editor, merangkap pengurus untuk kedai buku, berkhidmat dengan Ilham Books selama 2 tahun 9 bulan sebelum ke Cinta Gaza Malaysia lah. So kalau saya boleh cakap, Cik Syahmi datang, maksudnya sudah melalui macam-macam, tak macam-macam bidang lagi lah kan. Dah masuk dengan jadi tutor pengajian agama, jadi cikgu kan. Lepas tu dah masuk jadi editor buku pula sekarang sebagai Ketua Jabatan Advokasi Penerbitan dan juga Dana Kerjasama Strategik lah. Kalau di CJM sendiri, daripada laluan yang Cik Syahmi cerita tadi kan, macam mana Cik Syahmi boleh mula-mula masuk ke Cinta Gaza Malaysia? Daripada editor dekat Ilham Books tu, tiba-tiba masuk NGO. Mulanya di CGM ni, kalau ikutkan tawaran yang saya terima tahun 2019 lagi. Waktu tu saya bertugas di Darul Hadis Malaysia lah. Memang waktu tu saya cuba hubungi dengan Tuan Johan sebab saya kenalan lama dengan Tuan Johan. Saya kata kat dia saya nak cari haluan baru dan seumpamanya. Kalau ada kerja kosong ke yang tahu kat mana-mana kan boleh roger lah. Saya try untuk apply. Dalam masa yang sama juga saya cuba untuk apply di Ilham Books juga. So ada dua tempat lah yang saya apply time tu. Bahasa mudahnya kita tebarkan resume lah ke berbagai tempat ni. Kemudian ketika itu Cinta Gaza Malaysia 2019 baru nak mula cari staff dan seumpamanya. Diorang nak kena meeting apa semua. Tawaran yang saya terima yang paling awal sekali dari Ilham Books lah. So bila saya mula bekerja di Ilham Books tu, saya kerja macam biasa lah, kerja sebagai pengurus kedai buku, kemudian jadi editor and so on. 2021 waktu buku Tuan Nadir yang pertama, Sedekat di Penjara Terbesar Dunia, Anak Melayu di Palestin tu nak dicetak. Time tu saya bertugas sebagai freelance untuk CJM lah. Saya menguruskan dari awal hingga akhir kecuali pengurusan berkenaan dengan ISBN. So saya buat suntingan, saya buat bacaan proofnya, saya buat layoutnya, kemudian saya hantar ke
pencetak untuk dicetak dan seumpamanya. Ketika itu diorang bermesyuarat sebab melihat perlunya ada satu tim yang menguruskan berkenaan dengan buku di CGM. So saya bagi cadangan kena cari seorang yang memang well known berkenaan dengan dunia buku di Malaysia. Dia boleh channelkan jualan dan seumpamanya. Saya cadangkan beberapa nama lah untuk CGM pertimbangkan. Akhirnya hujung tahun 2021 mereka offer kepada saya. Mereka offer kepada saya untuk bekerja di CGM untuk menguruskan penerbitan lah, bahagian penerbitan. Cuma ketika itu isu yang timbul adalah lambakan manuskrip yang ada di CGM, sebab kebanyakan manuskrip yang ada di CGM di samping Tuan Nadir yang menulis, ada juga manuskrip-manuskrip yang datangnya dari para penulis yang ada di Gaza. So dia kena diterjemahkan. Ada beberapa manuskrip yang telah diterjemahkan. Cik Puan Mariam antara yang menterjemahkan, samping Cik Puan Afifah dan seumpamanya. So kita lihat keperluan untuk mewujudkan syarikat untuk fokus kepada penerbitan tu agak rendah lah. So saya cadangkan untuk kita tubuhkan jabatan sahaja di Cinta Gaza Malaysia, sebab buku, prinsip saya buku kalau dicetak tak ada wacana, buku tak akan terjual. Buku kena diwacanakan, terutama kalau buku yang bergenre serius dan seumpamanya. So kita lihat kelompongan yang ada pada NGO-NGO yang ada di Malaysia pada ketika itu adalah wacana berkaitan dengan isu Palestin, isu Timur Tengah secara umumnya. So kita wujudkan Jabatan Advokasi dan Penerbitan. So mauduk utama jabatan ni adalah untuk mewacanakan ataupun mewujudkan budaya dialog berkenaan dengan isu-isu Palestin dan Timur Tengah. Barulah kita akan promote buku lah seiring masa yang berjalan. Jadi saya boleh katakan yang perancangan untuk terbitkan buku tu, sebab kita tahu CGM baru well established 2019 kan. Betul. So untuk rancangan tu publish buku tu merupakan salah satu strategi lah dalam advokasi, dunia advokasi di Cinta Gaza Malaysia kan. Betul. Untuk Cik Syami sendiri, Cik Syami lihat daripada dunia buku di Ilham Book sebelum ni kan, saya bandingkan dengan kerja sebelum ni lah, dengan nak menguruskan penerbitan buku dan sebagainya dalam Jabatan Advokasi Cinta Gaza Malaysia, adakah ada jurang perbezaan yang agak besar? Maksudnya macam mana cabaran gitu? Ada. Waktu di Ilham Books, bila kita nak terbit buku tu, dari urusan ISBN, urusan ke Perpustakaan Negara Malaysia, semua diuruskan oleh rakan sekerja yang lain lah. So saya punya tugasan hanya fokus kepada pra-penerbitan, suntingan, bacaan proof, kemudian buat layout ataupun atur huruf buku tu tersebut. Dia tak termasuk lagi dengan jualan dan seumpamanya lah. So ada rakan sekerja yang lain di Ilham Book. Bila di Cinta Gaza Malaysia, saya kena uruskan semua tu seorang diri. Dari pra-penerbitan, terbit, pra-penerbitan, cetak, bila siap cetak sampai ke CGM, kena uruskan jualan pula, semua kena uruskan sendirilah. So nak katakan besar perbezaan tu, saya tak rasa besar, sebab bila kita di Ilham Book dulu, setiap tahap yang ada di dalam dunia buku tu kita pelajari. Saya mungkin rasa jasa besar CEO Ilham Book, Tuan Jalal sendiri adalah dalam mendidik saya untuk memahami selok-belok dunia buku tu. Walaupun waktu perkhidmatan saya di Ilham Book tu singkat, dalam 2 tahun 9 bulan, tapi setiap fasa yang ada di dalam penerbitan buku, jualan, pengedaran semua tu diajar memang A to Z lah. So saya tak rasa janggal bila nak kena buat benda tu seorang diri. So kita boleh kata berbekalkan ilmu dan pengalaman Cik Syami di Ilham Book tu boleh dimanfaatkan sepenuhnya lah. So tadi Cik Syami dah cerita macam mana Cik Syami dengan masuk CGM sebenarnya kan. Maksudnya ditawarkan, Cik Syami apply, lepas tu dah ke Ilham Book dulu, lepas tu cadangan untuk tubuhkan advokasi dan sebagainya. So masuk je CGM tu, macam mana sebenarnya impression Cik Syami terhadap Cinta Gaza Malaysia? Adakah ia berlaku seiring dengan apa yang Cik Syami jangkakan, bayangkan? Okay, bila masuk ke CGM, antara pandangan pertama saya, sebab saya dah kenal CGM ni dah lama. Mula dengan 2013 diorang gunakan nama From Gaza With Love. Itu projek korban pertama yang dijalankan di Gaza. So, kita ikut perkembangan CGM tu daripada mula sampai ke sekarang.
bila kita masuk dalam CGM ni, sebab sebelum saya masuk, isteri saya dah masuk kerja dekat CGM dulu, Puan Ilham. So banyak je cerita yang saya dengar tentang CGM ni apa semua kan. Kadang-kadang ada rakan staff yang dari CGM datang bertandang ke rumah, cerita dan seumpamanya. Dengan Tuan Johan pun banyak berkongsi. Saya rasa lebih dekat lah kan. Dekat lah. Bila masuk tu kita tak ada satu expectation yang tinggi. So, kita just go with the flow. Cuma 3 bulan pertama di CGM tu memang saya tak ada pengkhususan kerja yang tertentu. Memang saya buat semua kerja lah yang ada. Jual apa, aspek jualan buku pertama Tuan Nadir apa semua, kemudian follow up tentang manuskrip yang baru. Dalam masa yang sama juga cubaan untuk melengkapkan tim, cari menterjemah dan cari eksekutif yang lain yang berkaitan dengan advokasi. So 3 bulan pertama tu sampai tahap projek pertama yang saya handle dekat CGM ni jualan kurma. Okay. Kan tiba-tiba daripada advokasi penerbitan jual kurma kan. Itu benda yang pertama yang kita orang handle lah. Advokasi. So saya boleh bercakap yang kerja di NGO, sebab CGM is a NGO kan. Dia memang dia taklah seperti job scope yang fix. Cik Syami berada di industri luar kan. Ya, dan juga tidak. Sebab itu sebenarnya jualan kurma tu adalah satu pilihan. Itu tak ada siapa yang nak handle. Tengok rakan-rakan yang lain pun overloaded dengan kerja masing-masing. Ramadan pula menjelang. So rugi sebenarnya kalau tak jual kurma tu. So kita orang ambil tu sebagai task pertama jabatan lah. So kita dah banyak bercakap tentang tugas-tugas Cik Syami berkaitan dengan buku, berkaitan dengan advokasi perbitan dan sebagainya. Macam mana pula tugas Cik Syami sebagai ketua jabatan sekarang yang baru apa mungkin baru menjawat sebagai menggalas jawatan sebagai ketua jawatan dana dan kerjasama strategi? Bila ditaklifkan untuk jabatan dana dan kerjasama strategik ni, dia tak banyak berbeza dengan kerja saya waktu di Darul Hadis. So kerja fundraising ni memang kita dah biasa buat lah. Cumanya sebab perkembangan teknologi berapa tahun 6 tahun lepas ke tahun ni agak berbeza. Terutama sekali dari sudut yang well known, orang banyak ketahui adalah berkaitan dengan ads, Facebook ads seumpamanya tu. So banyak term yang saya kena belajar, banyak benda yang saya kena duduk dengar, dan ada juga benda yang saya dah biasa buat, saya follow up je lah. So nak kata benda baru ada beberapa, nak kata benda lama pun ada juga beberapa. So kita cuba untuk sesuaikan diri je lah. Dan saya pun bukan bekerja seorang dalam jabatan tu. Kita ada beberapa orang lagi kan, macam Cik Puan Asma, kemudian ada pertambahan baru Tuan Amir Rizat dengan Puan Faiza. So dia melengkapkan jabatan yang sedia ada, dan saya rasa kerja-kerja yang sedang dirangka tu boleh berjalan dengan baik lah, insyaAllah. Lebih mudah lah kan. So kalau sebelum ni Cik Syami buat seorang lah yang apa ni, pengurusan dana dekat Darul Hadis. Ada tim juga. Ada tim juga lah. Ada tim juga. Cuma saya banyak keluar. Keluar ni maksudnya pergi jumpa dengan orang, turun naik tangga apa semua, kemudian pergi buka tabung kat mana-mana tempat. So, benda-benda yang orang rasa kalau pergi tu memalukan lah kan, kena berhadapan dengan orang pegang tabung apa semua kan. Tapi benda tu yang kita buat dulu. Saya ada satu soalan menarik dekat sini. Adakah Cik Syami rasa pengamalan Cik Syami ketika di Darul Hadis dalam menguruskan dana ni boleh diadaptasi dalam CGM sendiri, ataupun benda tu dah tak relevan sebab kita membawa isu lebih, mungkin isu lebih besar tentang Palestin dan sebagainya, ataupun dia isu ada dekat dengan masyarakat? Ya dan tidak. Ya kepada beberapa bahagian yang berkaitan dengan kalau di CGM sebagai donor relation lah, manfaat yang paling besar ataupun dana yang paling besar diterima waktu Darul Hadis adalah melalui recurring. Maksudnya orang yang buat potongan by bulan, auto debit dan seumpamanya. Di Cinta Gaza Malaysia pun ada juga donor-donor seperti ini. Tapi kekurangan kita di Cinta Gaza adalah orang yang nak entertain ataupun orang yang nak melayan para penderma ni dengan sebaik mungkin. Dia layan bukanlah layan bila orang tu hantar resit, kita bagi resit pengecualian cukai ke dan seumpamanya. Tapi layan ni kalau di kita panggil sebagai Yamdah lah Yamdah dulu, layan ni dengan layan
Kalau boleh tiap minggu tanya WhatsApp, Pakcik sihat ke? Minggu ni kami ada kuliah kat tempat sekian-sekian, kalau nak jumpa boleh je. Selalu layan sampai tahap macam tu. So orang yang memberi sumbangan, yang memberi derma ni, dia akan rasa ada connection antara organisasi dengan mereka. Dia tak rasa organisasi ni hanya waktu nak minta duit je baru nak entertain. Tak. Sampai tahap bila kita pergi kuliah tu, makcik-makcik tu cari siapa yang layan WhatsApp apa semua. Oh ni Ustazah Aida, Ustazah Amal apa semua dulu kan. So kita nak sampai ke tahap macam tu. Adakah Cik Syami rasa dengan pengamalan macam tu, kalau buat di CGM, dia akan lebih membantu donor penderma donor tu kan, penyumbang tu kan maksudnya lebih terikat dengan CGM. Betul. Di samping menambah kefahaman ataupun maksudnya kita terikat dengan dia, adakah melalui untuk sumbangan sahaja ataupun untuk membantu isu Palestin tu sendiri? Di Yamdah dulu, antara penyumbang terbesar kita ni adalah makcik-makcik yang pencen, yang duduk dekat kampung seumpamanya kan. Berbeza di Cinta Gaza Malaysia, kebanyakan penyumbang besar ni adalah mereka pencen tapi duduk kat bandar. So approach kepada mereka ni lebih kepada approach yang berbeza. So, kalau di kampung ni kita pergi kuliah dan seumpamanya kan. Tapi kalau mereka di bandar ni, mungkin kita boleh buat gathering dekat kafe, duduk, minum kopi, lepak apa semua. Dan sebenarnya keterikatan ataupun hubungan seperti inilah sebenarnya yang mengikat penyumbang dengan organisasi. Sebab yalah, orang nak human touch kan. Kita pun kalau kita beli online, kadang kita tak puas main klik-klik je, mesti kita cari customer service dia, nak tanya bila barang saya sampai seumpamanya kan. So macam tu jugalah case-nya dengan penyumbang ni. Dia nak ada human touch tu, sentuhan manusiawi. Mungkin daripada jawapan ni Encik Syami dah boleh merangka program projek baru ni untuk penyumbang-penyumbang. Memang kita ada rancangan untuk berjumpa dengan kelompok-kelompok penyumbang ni di beberapa tempat sekitar Lembah Kelang lah. Tapi insyaAllah kita akan war-warkan kemudian insyaAllah. InsyaAllah. Okay, berdasarkan cerita-cerita yang dah banyak Encik Syami cerita, kongsikan dengan kita semua hari ni kan, suka untuk saya tanya, apa pengalaman ataupun cerita yang paling terkesan ataupun dia menjadi satu pengalaman paling manis lah Encik Syami sepanjang berada dengan CGM? Kenangan manis kat CGM macam dah lama kerja kat CGM kan, macam baru setahun. Setahun tu official kan? Setahun tu official. Saya rasa kalau kenangan manis kat CGM ni, bila buku yang kita uruskan tu diterbitkan dan dijual lah. Bagi saya, sebab passion saya ataupun kepuasan saya adalah apabila buku yang kita usahakan tu, yang kita baca proof, yang kita buat suntingan tu siap dicetak dan dijual. Sebab kita yakin bila dijual, manfaatnya akan tersebar kepada semua orang. Seolah kita melihat itu adalah hasil kerja betul. kita. Walaupun orang yang melihat tu, okay, ni buku, contohlah buku mungkin ke depan nanti mungkin Tuan Haikal ada buku sendiri kan, ni buku Tuan Haikal, tapi sebenarnya kerja di belakang tu adalah kerja orang-orang yang tak pernah dilihat lah. Sebab kerja-kerja pra-penerbitan ni adalah satu kerja yang orang yang terlibat dalam dunia buku je saja tahu. Kalau tak ada orang belakang ni, buku tu takkan siap. So bagi orang yang duduk di belakang dunia buku ni, di belakang cetakan buku tu, dia rasa kepuasan tu adalah bila buku tu siap dicetak. Tu bagi Cik Syami, itulah pengalaman apa ni, benda yang paling manis lah. Paling manis lah. So kalau ada 10 buku, 10 tu lah manis. So walaupun ada pahitnya juga. Lepas ni banyak buku lah saya jangkakan dia keluar. Okay, kalau kita tengok melalui pengalaman Cik Syami sebelum masuk CGM kan, Cinta Gaza Malaysia, Cik Syami banyak dalam dunia, bukan dunia maksudnya, ada latar belakang pengajian pendidikan kan. Dan juga ialah pendidikan kan, lebih kepada penerbitan buku pun tentang ni kan. Baik kata macam tu lah. Dan dia tak expose kepada tentang isu Palestin. So soalan saya, bila Cik Syami dah masuk CGM, adakah dia memberi satu kesan atau penambahan kepada kefahaman Cik Syami sendiri tentang Palestin tu sendiri, isu yang berlaku di Palestin? Isu Palestin ni saya dengar sejak zaman sekolah. Waktu saya belajar di Sekolah Menengah Teknik Tawau, waktu saya duduk asrama lah, memang ada slot kuliah maghrib. So antara yang mengisi kuliah tersebut adalah Ustaz Mukmin.
Ustaz Mukmin Jaafar. Antara topik yang beliau bincangkan, beliau banyak bincangkan topik berkenaan dengan harakah sebenarnya, gerakan. So antara topik yang beliau bincangkan pada ketika itu adalah isu Palestin lah. Antara yang paling popular Sabra Shatila. Kemudian bila masuk waktu Isra' Mi'raj dan seumpamanya kan, kepentingan Baitul Maqdis semua. So beliau lah yang sebenarnya banyak mendedahkan isu-isu Palestin pada ketika itu. Seiring waktu berjalan, bila kita sama belajar dan seumpamanya, isu Palestin ni macam kita tahulah bermusim bila ada perang dan seumpamanya, kita cuba untuk korek buku-buku yang ada. Buku pertama saya baca adalah buku Noam Chomsky. Saya tak ingat tajuk dia, tapi tentang Palestin. Noam Chomsky ke Ilan Pape, saya tak ingat. Buku tu ada kat rumah. So dari situ lah, tapi dia tak menambah lah pengetahuan saya dengan mendalam, sebab seperti kita tahu isu Palestin ni kompleks. Saya pun time tu tenggelam dengan isu lain, tenggelam dengan bahan bacaan yang lain. Bila masuk di Cinta Gaza Malaysia, mau tak mau kita terpaksa memaksa diri kita untuk membaca. Bila kita bekerja di satu-satu tempat, kalau kita ada tahap keinginan yang tinggi, kita akan memaksa diri kita untuk membaca bahan yang berkaitan dengan tempat kita bekerja. So ni macam di Darul Hadis kan. So waktu di Darul Hadis tu banyak bahan bacaan saya tertumpu kepada tentang hadis, kemudian tentang perbandingan agama, perbandingan mazhab, perbandingan ideologi dan seumpamanya. Sebab antara topik yang saya mengajar juga pada ketika itu adalah tayarat fikriyah ataupun ajaran pemikiran. Kemudian bila di Ilham Book, bahan bacaan tu jadi lagi rencam. Sebab di Ilham Book ni, buku waktu saya kerja di Ilham Book, inventory buku dalam website ada 2,000 tajuk. So mau tak mau, bila kita masuk kerja, kena selak satu atau dua muka surat tu kita faham buku ni, budaya ataupun orang yang menjual buku ni, dia kena tahu buku apa yang dia jual. Kalau tak, bila pelanggan tanya, kita tak nak jawab. Sama bila masuk ke dalam CGM, bahan bacaan saya lebih terarah kepada isu-isu berkaitan dengan Palestin dan Timur Tengah lah. Sebab tu kalau lihat koleksi buku yang ada di CGM pada ketika ini, sebelum saya masuk tu Tuan Johan lah yang banyak beli. So bila saya dah masuk ke sini, saya propose buku apa pula yang patut dibeli untuk jadikan bahan bacaan lah. Bukan saya saja, untuk rakan-rakan sekerja yang lain. Macam tu lah. Sampai boleh jadi tubuh library lah kan, kalau boleh. Untuk Cinta Gaza Malaysia. Itulah, panjang lagi perjuangan nak jadi library tu. Setakat ni buku kita pun tak banyak lagi. Tapi kita usahakan untuk dapatkan buku-buku yang penting, termasuk juga buku-buku yang ditulis oleh orientalis dan seumpamanya, supaya para pembaca ataupun pengkaji yang ada di CGM, translator terutamanya, boleh membandingkan dua tulisan yang berbeza yang menulis satu benda yang sama. Baru kita boleh buat perbandingan, pertimbangan dan seumpamanya lah. Faham. Okay, untuk soalan sebelum soalan terakhir, apa daripada setelah melalui macam-macam dengan Cinta Gaza Malaysia kan, apa harapan Encik Syahmi sendiri untuk Cinta Gaza Malaysia? Harapan Harapan jauh betul ni. Tapi harapan saya, semoga warga dalam CGM ni jadi warga yang membaca. Klise. Tapi sebab itulah, sebab saya yakin, pegangan saya sebenarnya, nak menuju ke arah jalan pembebasan tu panjang lagi. Banyak lagi benda kita kena buat. Kalau kita meyakini sunnatullah, pembebasan tidak akan lahir daripada tangan-tangan orang yang lalai. Dia akan lahir daripada orang yang bertindak atas kesedaran. So untuk kesedaran tu dia kena ada kefahaman. Kena ada kefahaman, dia kena membaca dulu, kena ada ilmu dan seumpamanya. So macam itulah. Adakah pada Encik Syahmi sekadar membaca je? Tak. Membaca dialog, mewujudkan dialog dan seumpamanya. Sebab NGO berkaitan dengan Palestin di Malaysia ni banyak, dan koalisi pun ada banyak, Aid for Palestine dan seumpamanya. Tapi kalaulah koalisi dan NGO ni tidak digerakkan dengan satu kefahaman yang sama dalam membuat perubahan, sukarlah kita untuk berjalan seiringan nak menuju ke arah pembebasan. Tapi semua tu kena bermula dengan satu tempat lebih dahulu, CGM, sebelum kita pergi kepada lingkungan yang ada di luar CGM. Dan menariklah bila kita membaca, sebab bila kita tak membaca, kita pun tak tahu nak tanya apa, sebab kita tak ada benda. Betul, kan. Betul. Untuk soalan terakhir lah, soalan terakhir untuk Cik Syahmi,
apakah pesanan ataupun mungkin nasihat kepada, daripada Encik Syahmi kepada staf di Cinta Gaza Malaysia dan juga kepada para pendengar, para pendengar, para penonton lah Cinta Gaza Malaysia kan, yang hendak ataupun mula untuk apa panggil? Hilang habis word. Mula menceburi bidang kesukarelawanan. Antara soalan yang selalu ditanya kepada CGM, wah ni soalan ni macam YB Menteri lah. Antara soalan yang selalu ditanyakan kepada CGM adalah macam mana kita orang nak pergi ikut misi dekat Gaza kan. Hakikatnya di CGM ni daripada 24 sekarang 24 orang staff seorang je yang pernah pergi ke Gaza, Puan Salamah. Yang lain-lain semua tak pernah pergi lagi ke Gaza lah. So bila orang tanya dah sampai ke Gaza apa semua, belum lagi. Habis tu apa hak korang cakap pasal Gaza apa semua kan. Dia kena faham macam ni, sebelum nak join dunia kemanusiaan tu, biarlah kita mewujudkan kemanusiaan tu dalam diri kita sendiri. Biarlah kita mewujudkan budaya manusiawi itu sendiri dalam diri. Sebab sebelum kita nak membantu orang di luar, kita kena bantu diri kita dulu. Macam mana kita nak bantu diri kita? Fahamkan isu. So nak fahamkan isu ni, kat mana pun kena membaca. Siapa yang malas membaca tu, suruh lukis apa semua tu, bacalah kan. Ayat pertama yang Allah SWT turunkan pun Iqra' kan, bacalah kepada Nabi Muhammad SAW kan. So mau tak mau tetap kena membaca. Baca dulu, fahamkan isu. Kenapa kita tak pergi ke Gaza kan. Antara isu yang paling hangat sekali, kenapa tak beli barang dekat Mesir, kenapa nak kena beli dalam Gaza mahal apa semua. Sebab tu kena baca, kena faham dulu kenapa kita buat tindakan-tindakan seperti itu. Kenapa tak salurkan duit kepada kerajaan Palestin seumpamanya. Kena tahu, baca dulu apa isu dia. Kalau kita salurkan, apa masalahnya. Kalau tak salurkan, apa manfaat dia. So semuanya kena bermula dengan baca lah. Okay, untuk sebelum sesi kita akhiri sesi hari ni, depan Cik Syahmi ada satu mangkuk kecil kan. Dalam tu ada terisi nama staff dari CGM lah. Cik Syahmi pick satu dan describe tentang insan tersebut. Okay, ini legend sebab beliau antara staff terawal waktu CGM nak cari staff lah. Tuan Hassan, Ketua Jabatan Media. Orang lama lah. Orang lama. Hassan ni particular dengan kerja. Kita boleh tengok design dia, kemudian cara dia menguruskan jabatan dia pun memang particular lah. Bagi saya permata yang tersembunyi. So dia juga antara orang yang selalu lambat kan, selesai kerja kan. Betul. Semalam waktu duduk kat office pun, kita orang balik lepas maghrib sebab dia nak selesaikan ada beberapa benda. So tak selesai kerja tak balik Cik Hassan. Okay, so terima kasih Cik Syahmi Afiq untuk sesi hari ini. Itu sahaja. Jangan lupa kepada para penonton, para pendengar untuk subscribe dan follow lah semua medium sosial Cinta Gaza Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.